Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah berdiam diri dan jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan itu akan menghilangkan pahala Jumaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yawmal jum'ati ansit faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أمرنا بالمحافظة على الصغار وتوجيههم بقوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وضح مسؤولية الآباء عن أبنائهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang Jumaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, dengan kita melaksanakan segala amal salih yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dan pada waktu yang sama kita menghargai segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesyukuran sebagai hambanya, dan juga kita sentiasa menjauhi diri dari melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayahnya di dalam kehidupan ini dan dimasukkan kita ke dalam syurganya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaah rahimakumullah, anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu bapa. Hatinya yang suci ibarat permata mahal yang siap dibentuk dan diukir. Jika ia dididik dan dibiasakan dengan ukiran kebaikan, maka ia akan mahir melakukan kebaikan dan ketaatan. Dan berbahagialah ibu bapanya di dunia dan akhirat. Namun, jika ia dibiasakan dengan ukiran keburukan atau diabaikan, maka ia akan merana dan membawa kepada kebinasaan. Al-Imam Ibn Arabi Al-Maliki pernah meluahkan kata-katanya, jika seorang ayah sentiasa menjaga anaknya daripada api dunia dan kerosakan dunia, maka menjaga anak-anak daripada api akhirat dan kehancuran akhirat itu lebih penting dan utama daripada yang lain. Secara mudahnya, anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sikap kita. Sama seperti harta dan jawatan, kedua-duanya bukan hanya untuk dinikmati dan demi kepuasan hati nurani, tetapi lebih daripada itu untuk kegunaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ramai yang salah tanggapan dan menganggap anak-anak adalah aset berharga, lalu mereka memberikan pendidikan ke arah pelaburan dunia, agar apabila anak-anak sudah tamat pengajian mereka dapat menjana pendapatan kepada keluarga dan memegang jawatan dan pangkat yang lebih tinggi
serta demi kemegahan keturunan itu sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menasihati seorang sahabatnya dengan katanya, didiklah anakmu kerana engkau nanti akan ditanya apa yang telah engkau didik dan ajarkan kepada mereka. Akhlak dan agama mereka juga akan ditanya tentang bakti dan ketaatan kepadamu. Mendidik anak ibarat menanam tanaman di sebuah kebun. Kita yang menanam, kita juga yang akan memetik hasilnya. Pendidikan yang kita tanamkan kepada anak akan kembali lagi kepada kita. Oleh itu, ibu bapa mesti memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya, penuh dengan kesabaran, kasih sayang dan istiqamah. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, kelak akan seperti itu pula anak-anak akan memperlakukan kita sebagai ibu bapa mereka. Maka syukurilah nikmat dan anugerah ini. Didiklah mereka dengan syariat Islam, supaya dengan rasa syukur ini akan memperkukuhkan kesabaran kita dalam mendidik mereka. Semoga anak yang diamanahkan kepada kita ini akan menjadi anak yang saleh dan salihah, yang bakal menjadi aset bukan hanya di dunia ini, malah aset di hari akhirat yang akan menaburkan kebahagiaan bagi kedua ibu bapanya. Muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah, anak menjadi aset apabila ia dididik untuk beberapa tujuan. Yang pertamanya, sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Anak merupakan anugerah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan dan pengikat kasih sayang bagi kedua ibu bapanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 hingga 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Shadaqallahul azim. Maksudnya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Dia yakni Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Yang keduanya, penyambung kesinambungan keturunan. Anak-anak merupakan keturunan daripada kedua ibu bapanya. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan daripada kedua ibu bapanya. Maka dari itu, penting bagi kedua ibu bapanya untuk mendidik anak-anak dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-133 yang bermaksud, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yakni Allah yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Yang seterusnya, yang ketiga, anak menjadi aset apabila dididik untuk kedudukan. Anak sebagai perhiasan indah dan penyejuk hati di alam dunia. Sememangnya menjadi fitrah ibu bapa akan berasa indah dan tenang kehidupan apabila dianugerahi anak-anak yang salih dan salihah. Maka anak-anaklah tempat mereka dambakan kemanjaan dan kasih sayang, bermain dan bergurau senda.
Malah mereka terkadang menjadi jambatan pengikat hubungan kemesraan suami isteri di alam rumah tangga. Yang keempatnya, anak-anak penerus pahala amalan buat kedua ibu bapa mereka. Anak yang saleh, anak yang salihah mencerminkan perilaku dan didikan kedua ibu bapa mereka. Anak yang memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memberikan manfaat kepada seluruh ahli keluarganya. Kebaikan dan ketakwaannya itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua ibu bapanya. Sidang Jumaah rahimakumullah, tidak semua aset yang kita miliki itu menjana kebaikan, kerana ada kalanya ada juga yang mengarah kepada fitnah dan kerosakan. Antaranya dikatakan kedudukan anak sebagai cubaan dan fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya melalui anak-anak yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melihat apakah hamba tersebut mampu mendidik dan mengasuhnya dengan baik. Tidak hanya sekadar memberikan ilmu dan akhlak, tetapi juga mendidik dan mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak kita. Maka potensi itulah yang kelak menjadikan ia manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai hambanya sekaligus khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan anak sebagai musuh, menerusi surah At-Taghabun ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan sebab diturunkan ayat ini ialah kerana sebahagian daripada penduduk Makkah yang ingin berhijrah ke Madinah telah dihalang oleh istri dan anak-anak mereka. Setelah berhijrah, mereka menemukan teman-teman yang lebih dahulu berhijrah serta memiliki pengetahuan mendalam mengenai Islam. Pada saat itu penyesalan mula timbul dalam diri mereka dan mereka berasa mahu menghukum istri dan anak-anak mereka yang menjadi penyebab mereka ketinggalan dalam ilmu, lalu mereka lewat berhijrah ke Madinah. Sidang Jumaah yang dihormati sekalian, biasa kita mendengar ungkapan seorang ibu boleh menjaga 10 orang anaknya, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tahukah engkau siapakah orang yang mandul? Berkata para sahabat, orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang mandul itu adalah orang yang mandul itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempunyai ramai anak, tetapi anak-anaknya itu tidak memberi kemanfaatan kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka sebagai ibu bapa sudah pastinya kita berharap dikurniakan anak yang baik, anak yang saleh, menjadi penyejuk mata dan penawar hati. Mereka inilah sebenarnya aset yang kekal kepada kita hingga ke akhirat. Berdoalah dan berusahalah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahi aset yang berharga ini kepada kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalangan hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين شفيعا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك على مالكنا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة
وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدريشة ابن الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة وعشيرتهم أجمعين. اللهم امنحهم الرشاد ووفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.